وبركاته. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمؤلفي رحمهم الله تعالى ولمشايخنا وللأستاذنا ولوالدينا وللأجدادنا ولجداتنا الشيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الله تعالى وهو أصدق قائل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم معلم سليمان علمنا اللهم مفهم إبراهيم فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا وحكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير ولنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وارزقنا علما والحكمة والعمل بحق اسمائك يا كريم يا الله. اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat, ayah ayahanda, ibu ibunda sedang jemaah dimuliakan dan dirahmati Allah. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala selagi dipanjangkan usia kita, dihidupkan kita pada pagi ini setelah dimatikan kita pada malam tadi dengan kematian yang sebentar. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Maha suci Allah Ta'ala yang berkuasa mentadbir sekalian alam dengan sebaik-baik pentadbiran. Alhamdulillah selagi diberikan kepada kita keizinan pilihan untuk sama-sama kita dapat hadir beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid lillahi taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebaik-baik manfaat dan kefahaman kepada kita tentang iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mudah-mudahan terbuka pintu hati kita, kasih, cinta, rindu dan sayang kita kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihimpunkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan kita mudah-mudahan ke dalam syurga Allah tanpa hisab dengan berkat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah amin ya rabbal alamin. Kita sambung pertemuan kita pada subuh ni kitab Jauharul Mauhum. Saya tengok pak cik dah bawa Sirah Salikin tu kan.
Bukan Surah Salikin. Itu bukan kitab Surah Salikin kan? Kan. Kalau Surah Salikin di sebelah tepi. Itu bukan dia lah, tepi itu tak ada bukan. Jadi insya-Allah bulan depan kitab Jauharul Mahum, kalau tuan-tuan sebaik-baiknya adalah kitab Jawi begini. Kitab Rumi macam Syekh kita ni, sahabat kita ini. Kalau kitab Surah Salikin di sebelah tepi. Surah Salikin di sebelah tepi, itu bicara bab Jauharul Mahum. Kalau ada kitab Surah Salikin boleh bawa, ataupun cari kitab Jauharul Mahum. Rumi ada, Jawi ada, insya-Allah. Masih lagi di dalam bab selawat. Bismillahirrahmanirrahim. 26. 26 lepas daripada 41 kelebihan selawat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Kata Nabi, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang terlebih aula, iaitu yang terlebih utama manusia dengan aku, iaitu di sisi Nabi, yakni terlebih hampir mereka itu daripada aku, dan terlebih sebenar dengan syafaatku, iaitu terlebih sebenar, yakni yang berhak dengan syafaat aku pada hari kiamat, orang yang terlebih banyak mereka itu selawat atasku pada dunia. Kerana membanyakkan selawat itu menunjuk atas sebenar-benar kasihnya, yakni cintanya kepada Nabi SAW. Nabi sebut dalam hadis ni, inna awlan nasi, sesungguhnya orang yang paling utama di kalangan di antara manusia itu bi, dengan aku, dengan Nabi, yaumal, di sini maf'ulun fih, yauma, pada hari mudhaf, qiyamati mudhafun ila qiyamah, pada hari kiamat, orang yang terlebih banyak selawat ke atas Nabi SAW. Siapa yang banyak selawat? Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang banyak selawat. Banyak mana yang dikatakan banyak? Banyaklah. Berapa banyak tu? 3, banyaklah. Banyak daripada 2. 5, banyak dah. Banyak daripada 3. 10, banyak daripada 5. 5 kurang daripada 10. Kalau begitu 100 banyak daripada 10. 5 banyak daripada 3 kurang daripada 10. 10 banyak daripada 5 kurang daripada 100. Kalau begitu banyak mana? Buatlah banyak. Cerita dia gitu lah. Buatlah sebanyak-banyaknya. Sama ada buat tu dalam keadaan hati yang khusyuk, kasih cinta pada Nabi lagi baik, ataupun hatinya tiada khusyuk pun, selawat sahaja Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun dapat kelebihan dia. Jadi secara umumnya Nabi sebut inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsarum ala salatan, orang yang banyak selawat. Bukan disebut orang yang banyak selawat dan khusyuk hatinya pada aku. Tak pun, Nabi sebut orang yang banyak selawat je. Jadi kalau tak selawat pun ditambah sekarang ni masuk pada bulan Maulid Nabi, bulan Rabiul Awal. 4 bulan. Bulan kelahiran Nabi ni ada 4 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. 4 bulan kelahiran Nabi. Kalau sambut kata bulan kelahiran Nabi ni, kalau orang dah masuk pada Rabiul Akhir, orang buat lagi majlis-majlis, tak ada masalah. Kalau kita yang mengaji faham ni, bulan kelahiran sambut majlis, kelahiran majlis. Kalau selawat ni, kalau nak buat maulid bila-bila boleh, tapi nak buat khusus, contohnya nak sambut bulan Maulid Nabi contohnya tak. 4 bulan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Jadi selawat ni bukan kira bulan kelahiran Nabi ya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, bila-bila masa, melainkan di dalam tandah saja, bila-bila masa selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Bila dapat keuntungan dia? Keuntungan dia di yaumil qiyamah nanti. Ayah-ayah, ibu-ibu sedang jemaah, dapat apabila terpilih kita dapat bersama dengan Nabi di himpun Allah. Dia dapat himpun dengan Nabi tu maknanya apa? Maknanya orang ni orang terpilih ya, VIP ya. VIP. Banyak selawat. Ni start bermula daripada sekarang ni banyak selawat. Sahabat saya baru meninggal seminggu. Dia ni orang yang suka menghidupkan majlis Maulid Nabi, bawa para habaib datang ke Manjung. Di Manjung tu dia bulan Maulid ni dah susun dah jada-jada untuk buat Maulid Nabi. Tak kira lah di kedai ke kalau di Pangkor tu, walaupun di dataran kecil macam di menara ni, buat macam tu je. Tak ramai tak ramai dia akan buat. Dipanggil budak-budak pondok ikut dia buat Maulid. Dia rajin buat begitu. Meninggal masuk bulan Rabiul Awal ni, dia meninggal. Dia cinta sungguh dalam bulan Maulid Nabi ni, cinta sungguh. Dia dah atur jadual dah. Meninggal dia dalam meninggal Covid juga. Meninggal. Bila meninggal tu habis orang kuat yang menghidupkan Maulid Nabi. Mudah-mudahan dengan berkat dia menghidupkan Maulid Nabi, selawat cinta kisah Nabi ini, dia bersama dengan Nabi dan kita beroleh syafaat. Apa yang saya sampaikan ni beroleh kita syafaat, mudah-mudahan dengan berkat dia juga. Jadi orang yang cinta pada Nabi ni tanda dia apa? Orang ni banyak menyebut Nabi SAW. Kalau begitu, akasnya ataupun mafhum mukhalafahnya, faham sebaliknya apa? Orang yang tak sebut Nabi, tanda tak cinta pada Nabi. Itu cerita dia. Kesimpulan dia apa? Conclusion dia apa? Tengok pada diri kita lah. Kita ni banyak sebut Nabi ke tidak? Bukan banyak cerita tentang buruk Nabi. Memang tak boleh lah. Ceritanya sebut Nabi ke tak? Kalau kata sebut Nabi ni, kata musannif di sini, iaitu membanyakkan selawat itu menunjuk atas sebenar-benar kasihnya kepada Nabi. Kalau menyebut Nabi ni, banyak sebut Nabi ni, tanda cinta pada Nabi. Kalau tak sebut Nabi, tanda apa? Tanda tak cinta, bukan tanda benci, tanda tak cinta pada Nabi. Tak cinta pada Nabi, macam mana nak beroleh syafaat Nabi SAW? Ya. Apa dia syafaat? Pertolongan. Di dunia pun dapat syafaat, di dalam kubur pun beroleh syafaat, insya-Allah di yaumil mahsyar nanti, di yaumil qiyamah pun beroleh syafaat daripada Nabi SAW. Dengan syaratnya orang ini cinta pada Nabi, mudah dia beroleh syafaat insya-Allah. Tanda cinta dengan membanyakkan menyebut Nabi SAW. Habis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya mahaqatun lidhunubikum kama yamhaqul ma'un nara. Salatukum alayya mahaqatun lidhunubikum kama yamhaqul ma'un nara. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula, selawat kamu atasku itu menghapuskan dan menghilangkan bagi dosa kamu seperti menghilangkan air akan api, kama yamhaqul ma'un nara, seperti air memadamkan api. Padam dosa. Dosa mana yang terpadam tu? Dosa besar tak terlepas. Pasal apa? Kalau dosa besar ni bersangkut dengan Tuhan, mudah. Dosa besar yang bersangkut dengan manusia ni payah. Payah. Fitnah manusia kena cari balik, jumpa, minta maaf balik. Allah, payah. Waktu dulu-dulu ni kalau kita jenis fitnah orang, mengadu domba, batu api, namimah kan. Ribah, namimah, kita ni memang jenis tak boleh tengok orang senang. Nak cari balik orang tu dah mati, nak cari waris balik, berat sungguh. Kalau jumpa orang tu pula, kalau tak cerita, tak kena cerita pula, kerana dia tak maafkan, jadi sebersalah pula. Itu kata jangan buat dosa. Sahabat Nabi tanya, kata, ya Rasulullah, aku ni tak banyak buat amal soleh, tak banyak buat sunat-sunat pun, tapi aku buat yang fardu je. Yang fardu je. Maka Rasulullah kata, layaklah syurga. Ceritanya begini, ayah ibu sedang jemaah rahmati Allah Ta'ala, syurga Allah Ta'ala ni, dia punya kan kata macam mana, dia sudut kiraan dia ataupun teori dia, nak masuk syurga ni mudah lah. Jangan buat jahat, buat baik, jangan buat jahat. Cerita dia mana? Dapat syurga. Buat baik,
Jangan buat jahat. Itulah syarat nak masuk syurga. Kalau buat baik itu mestilah sembahyang. Kalau mika nolong orang tapi tak sembahyang, apa tak? Mestilah yang asalnya sembahyang. As-salatu imanuddin faqad aqamadin wa man taraka faqad hadamadin. Sembahyang tu tiang agama. Tak sembahyang, kamu sembahyang diri agama, kamu tak sembahyang runtuhkan agama. Jadi kita buat yang fardu lima perkara tu sunat tak buat pun, tapi jangan buat jahat. Cerita tak? Jangan buat jahat. Dah Nabi kata dah boleh syurga dah pun. Boleh syurga. Makna dari sudut apa? Dari sudut kiraan gitu. Oh senang masuk syurga. Cuma nak beramal tu susah. Nak beramal. Jadi bila mana kita ni adanya dosa, kesalahan dan kesilapan, ada perkara yang Allah Ta'ala beri kelebihan pada umat Nabi Muhammad. Apa dia? Ni selawat kepada Nabi. Cinta kepada Allah Ta'ala, syarat dia mesti cinta kepada Habibullah. Habibullah ni siapa? Ada nama kawan saya dulu ni, nama Habibullah. Oh, nama kawan saya nama Habibullah. Seorang lagi nama kawan saya Rasul. Main-main. Kawan-kawan saya semua main-main tuan-tuan. Tapi bukan nama je lah Rasul. Nama seorang lagi nama Habibullah. Kalau kita cinta dekat dia pun belum tentu lagi lah. Tapi mudah-mudahan berkat nama dia, nama memang ada syafaat. Nama pun dah boleh syafaat. Syafaat nama ni nama dengan nama Nabi, nama Rasul. Pun dia. Jadi selawat, banyak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hapus dosa. Dosa mana? Dosa-dosa kecil kita ni terhapus. Dosa-dosa besar tak boleh nak terhapus. Pasal apa? Ada bersangkut dengan manusia. Kena clearkan dulu dengan manusia, baru kita terlepas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada dosa. Kemudian dia kata lagi, menghapuskan seperti menghilangkan air akan api. Seperti kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bermula salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih menghapuskan bagi dosa daripada air bagi hitam luh, yakni bagi hitam. Senang kata, bagi contoh, papan hitam tu cuci dengan air, luruh dah. Hitam luh ni senang kata, kita hak tulis tu, kita tulis kat papan hitam ni, cuci dengan air bersih. Kalau nak bagi gambaran lagi apa, kalau ada kotor dekat kereta kita jurus air tu, dia luruh habis tanah-tanah lumpur tu. Tu kata berkat selawat tu. Nampak tak? Tak nampak. Bila nampak tu kelebihan tu? Lepas mati syuk baru nampak. Waktu ni jangan menyesal pula. Bila waktu ni kita tak buat, dekat akhirat tu jadi menyesal. Habis waqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jumu'atin 40 marratan mahallahu dhunubahu kullaha. Man shalla alayya fi kulli jumu'atin 40 marratan mahallahu dhunubahu kullaha. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa selawat atasku, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada tiap-tiap hari Jumaat 40 kali. 40 kali tak banyak pun. Selawat tak? Tak juga nak. Tapi insya-Allah lepas ni dah tahu, tak tinggal dah lah. Insya-Allah lah semua sekali. Hari Jumaat macam-macam ibu-ibu apa-apa bukan untuk orang datang sembahyang Jumaat, hari Jumaat. Bukan siapa-siapa yang sembahyang Jumaat, siapa-siapa yang hadir sembahyang Jumaat, bukan. Tapi kata Nabi, kata Sayyidina Abu Bakar, siapa-siapa yang berselawat pada hari Jumaat. Minta maaf, bukan Abu Bakar yang tadi. Kata hadis Nabi, barang siapa yang pada hari Jumaat dia berselawat 40 kali, menghapus oleh Allah Ta'ala akan segala dosanya sekaliannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pendek je. Kalau syekh kami dia bagi selawat, Allahumma salli ala Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Buat 100 kali. Kalau hari ni syekh kami tu pernah datang ke sini dulu, pernah bawa di masjid kita, ingat 10 tahun dulu kah. Syekh Ahmad Dabbar kita bawa.
Allahumma salli ala Muhammadin nabil ummi wa ala ahli wa sallim taslima. Kalau boleh buat apa selawat sekalipun sila, ringkas pun ringkaslah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 40 kali. Kalau Syekh kami dia kata buatlah 100 kali pada hari Jumaat. Ada banyak kelebihannya, dia tak sebut apa kelebihan, tapi banyak kelebihan dia. Apa kelebihan dia? Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi amalan kita dapat arah pagi ni 10 kali, kita 40 kali kita berselawat pada Nabi, ataupun kalau mampu buat 100 kali selawat pada Nabi, iaitu pada hari Jumaat. Pagi ke petang ke malam Jumaat boleh buat dah. Kelebihan hari Jumaat, fadilat hari Jumaat ataupun amalan-amalan pada hari Jumaat, kelebihan dia dibawa sampai kepada subuh Sabtu. Sabtu malam tu kalau kita beramal lagi dapat kelebihan. Macam mana kelebihan beramal pada hari Jumaat? Umat Nabi Muhammad ni umurnya pendek, tapi pahala dia macam umur panjang. Tapi tak buat juga. Itu yang saya lah ayah-ayah ibu-ibu ni orang dah banyak beramal dah. Saya lah tak banyak beramal lagi. Ayah-ayah ibu-ibu dah tentulah banyak beramal. Umur banyak mesti banyak beramal dah. Saya lah orang yang pada adatnya umur yang panjang, banyak beramal, lagi banyak kelebihan berbanding orang yang umur tak banyak panjang lagi ni, baru lagi beramal pun baru nak kenal lagi lah. Siapa yang sembahyang sunat subuh, saya nak ulang dulu pun saya sekolah, tidak kuliah saya sekolah ni nak bagi ingat, sebab benda mudah tapi payah nak buat. Siapa yang sembahyang sunat subuh, pahala dia, sunat fajar, pahala dia seperti, kelebihan dia lebih baik daripada dunia dan seisinya sunat subuh. Sunat subuh ni dia bukan qabliyah subuh, sunat fajar. Selagi mana ada fajar, selagi itu boleh buat. Dalam hadis Nabi dia sebut, selagi ada fajar, syarah bagi kitab Bulughul Maram ni dia disebut, dalam hadis tu disebut dengan mafhumnya sunat fajar, walaupun kata sekarang lepas kuliah kan ada lagi fajar, boleh buat sunat fajar. Itulah dia. Kelebihan dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jangan tinggi kalau kita kata qabliyah subuh. Siapa yang sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, 2 rakaat muakkad, bagi salam bangkit lagi buat 2 rakaat. Lepas tu lepas habis sembahyang zuhur buat lagi 4 rakaat, 2 rakaat bagi salam muakkad, kemudian tambah lagi 2 rakaat, 4 rakaat. Nabi sebut Allah Taala haramkan jasad dia masuk ke dalam neraka. Allahu akbar. Masya Allah, tabarakallah. Haram jasad masuk dalam neraka. Siapa yang sebut? Nabi. Buat tak? Tak buat juga kita. Itu masalah. Nak selamat daripada neraka, tapi tak nak buat amalan yang menyelamatkan diri daripada neraka. Nabi sebut haramallahu jasadu finnar, mengharamkan Allah Ta'ala jasadnya ke dalam neraka. Jasad dia walaupun dia orang yang berdosa, diharamkan masuk ke dalam neraka. Sebab ada amalan yang menghijab dia, menghalang dia masuk ke dalam neraka, diharamkan. Nabi yang jadi garantor, diharamkan. Barang siapa yang sembahyang sunat asar 4 rakaat, 2 rakaat kemudian bangkit tambah lagi 2 rakaat, dah bagi salam bangkit tambah 2 rakaat, dia duduk, kata ulama, dia duduk di dalam doa Nabi, iaitu Nabi doa merahmati Allah Ta'ala bagi siapa-siapa yang buat sunat asar 4 rakaat. Duduk dalam doa Nabi hari tu. Bukan senang nak dapat doa Nabi. Kita ni bukan duduk pada zaman Nabi, tapi sampai kiamat kita boleh duduk, sampai mati kita boleh dapat duduk dalam doa Nabi. Antara amalan dia sembahyang sunat asar. Sunat asar ni bukan qabliyah asar, tapi kita sebut qabliyah asar tak ada masalah pun, dia sunat asar. Jadi 4 rakaat dapat doa Nabi. Barang siapa yang sembahyang ba'dah isya 4 rakaat, 4 rakaat, sama ada 2 rakaat ba'dah kemudian bangkit lagi 2 rakaat ba'dah, atau 2 rakaat kemudian apa-apa sembahyang sunat 2 rakaat, boleh. Maknanya setengah ulama sebut apa? Kena 4 rakaat ba'diyah. Setengah ulama sebut apa? Apa-apa sembahyang, yang penting 4 rakaat sembahyang sunat lepas isyak.
Siapa-siapa yang semayang ba'da isyak ataupun lepas isyak 4 rakaat sembahyang sunat, pahala dia seperti beribadah. Pahala dia seperti beribadah pada malam Lailatul Qadar. Tiap-tiap hari boleh dapat pahala tu. Buat tak? Tak buat juga kita. Tak percaya tengok ni isyak kau. Cik kita tengok orang tak buat apa kita pun tak buat. Apa ke? Tiap-tiap malam boleh dapat pahala seperti malam beribadah pada malam Lailatul Qadar. Umat Nabi Muhammad kelebihan dia besar, sampailah kelebihan selawat Allahu Rabbi. Jangan tinggi, banyak amalan lah pokoknya. Yang tu je pun, itu belum disebut sembahyang sunat 12 rakaat sehari semalam tu. Kelebihan dia apa? Habis itu. Kemudian disebut lagi di sini, maqala sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ai illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalli alayya fa idza salliya hatta yusalla alayya fa idza salliya alayya in kharaqa dhalikal hijabu wa rufi'ad du'a'u. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada doa melainkan adalah antaranya dan antara langit itu hijab. Doa ni antara kita dengan antara langit dia ada hijab. Hijab ni apa dia? Benda yang mendinding. Benda yang mendinding, hijab. Ni atas siling kita ni hijab. Di antara kita dengan luar tu ada hijab. Ataupun dinding tu hijab antara kita dengan luar, hijab. Kalau hati terhijab daripada rahmat, hati ni kalau Allah Ta'ala masukkan nur dalam hati kita, cahaya ke dalam hati kita, terang hati kita, tidak ada hijab. Tu yang boleh macam-macam je tak? Kita ni banyak dosa. Dosa tu yang menghijab hati kita. Nabi sebut dah, buat satu dosa tumbuh satu titik hitam. Buat lagi dosa, tumbuh lagi satu titik hitam. Bila penuh titik hitam tu tumbuh pada hati kita, bila buat lagi dia akan double lagi. Buat lagi penuh hati kita ni, dia akan triple pula. Tu yang makin tebal hati kita ni tumbuh titik hitam. Buat dosa tumbuh. Terbalut hati kita dengan titik-titik hitam mazmumah tadi ni, dosa ni. Buat lagi double. Tu yang jadi payah. Nur nak masuk macam mana? Cahaya nak masuk macam mana? Tu yang macam-macam perangai tu. Jadi itu kata hijab. Doa kita nak ada hijab. Ada hijab. Nak buka hijab macam mana? Buka hijab doa hingga dia selawat atasku, selawat ke atas Nabi. Maka apabila dia selawat atasku, carilah demikian hijab itu dan diangkatkan doanya ke langit, yakni diperkenankan. Tak? Tapi kalau dah ada dosa, tersangkut balik. Doa kita ni, kita tak ada buat dosa pun, nak naik dah dihijab. Kena tak ditahan dulu. Dengan selawat tadi terbuka hijab. Tetapi bila ada dosa, tak terlepas. Tapi rupa-rupanya kita doa, tapi Allah Ta'ala bagi juga tak? Walaupun kata bila ada dosa, doa kita terhijab, tersangkut. Rupa-rupanya kita termasuk dalam doa-doa orang lain pula rupanya. Kita tak tahu tu. Imam doa lah, imam kita tu, imam yang mula tadi doa untuk kita pagi-pagi ni, minta pagi-pagi ni lah. Minta doa pada kita, kita pun amin. Dalam kalangan-kalangan kita ni, ayah-ayah, ibu-ibu ni, katakan ada seorang yang dia ni bersih daripada dosa. Budak-budak, kan sekarang ni budak-budak dah tak boleh nak bawa. Budak 12 tahun ke bawah kan. Budak 12 tahun nak datang anak saya dah jadi 2 dari 3 memang tergedik-gedik nak datang masjid, tak boleh duduk di rumah. Dah orang tak bagi datang, kan kena punggil lah bang, dengan cebok. Duduk di rumah. Kena punggil kan, duduk di rumah. Subuh tadi bila datang, dia memang dulu tu tak ada PKP, bawa ke masjid ni, bawa. Anak-anak kecil tak boleh datang dah. Remaja ada yang tak ada, tinggal tua je lah, kan tak? Yang ada.
Kita ni macam ni agak-agak dosa banyak tak? Ayah-ayah insya-Allah soleh solehah, ayah ibu-ibu insya-Allah baik belaka insya-Allah. Nah, wali-wali belaka mudah-mudahan insya-Allah. Ni yang setengah yang banyak dosa, maka ada anak-anak yang tak berdosa. Amin. Amin. Sambil berlari tu je amin, duk main dalam masjid amin, amin. Dengan berkat dia amin tadi mustajab doa imam tadi terangkat dapat ke semua. Nah. Tapi kita bengkem no lah. Perambat budak. Balik. Oh, tanpa orang datang masjid main. Oh, tak kena tu tak. Dengan budak-budak pun apa disebut diplomasi. Kena ada hikmah dia. Nak cakap dengan orang tua-tua pun kena ada hikmah dia. Sayyidina Husin, Sayyidina Hasan tengok satu tok wan tu berwuduk tak kena cara. Tengok satu tok wan tu dia berwuduk. Tengok Sayyidina Husin, Sayyidina Hasan ni cucu baginda Nabi SAW. Tengok tak betul. Dia macam cerita berdua. Pakcik tu apa tok wan tu wuduk tak betul. Kalau kita ni dah tua-tua wuduk tak erti. Kalau bahasa kita tak. Bagi mulut kita ni celupa lah. Dah tua-tua wuduk tak betul. Itu bodoh tak nak ngaji tu. Kita ni bahasa celupa. Dia tak tahu. Tok wan tu wuduk tak betul. Macam mana apa kita nak negur ya. Sebab dia orang tua, kita budak-budak. Kita budak kecil. Kata dia berdua sembang teman macam ni lah. Kita lepas Tok Wan tu habis wuduk nanti, kita suruh dia tolong tengok wuduk kita. Tak. Tolong tengok wuduk kita. Mana yang tak betul suruh dia tegur. Sebab kita ni budak-budak. Oh, kita orang tua-tua kalau ada orang main tu seronok lah, rasa pandai dah kita tak. Wuduk depan Tok Wan tu. Wuduk Tok Wan tu tengok Sayyidina Husin, tengok Hasan sama. Tengok dua-dua sama. Sampai habis sama. Tok Wan tu tengok apa? Aku wuduk tak sama macam dia wuduk tu sempurna. Aku wuduk tak sempurna. Baru Tok Wan tu tahu kau nak negur aku rupanya. Oh tak. Ada hikmah lah, hikmah. Ya. Sedangkan budak-budak datang ke masjid tu bawa barakah tu. Bawa barakah, tak berdosa, mati dah tentu dah syurga. Budak-budak yang belum balik ni dah tentu tak ada dosa. Tak ada dosa tu yang sebut awal tadi tu. Tak ada dosa. Nak masuk syurga ni ada dosa tak lepas. Dosa ni kita tak ada dosa buat dosa zahir, tapi ada takabur sikit dia. Ada sikit dia. Siapa-siapa yang ada takabur misqal dzarrah sebesar zarah dalam hati dia, tak masuk syurga. Tak masuk syurga. Oh, macam mana nak masuk syurga? Oh, macam mana doa kita nak mustajab? Rupanya ada orang yang amin yang mustajab doa kita. Antara amalan nak mustajab doa, jangan tinggal selawat. Sebagai penutup, 5 perkara ni ingat. Nak doa. Doa ni 5 perkara. Kalau saya nak istilahkan rukun doa. Rukun doa. Jangan tinggal. Sebenarnya kita dah buat, tapi dulu ni mungkin kita buat ikut-ikutan kita dengar kan. Ni kita faham dah. 5 perkara ni insya-Allah doa kita mustajab. Naik tak ada hijab. Yang pertama bismillah. Biasa dah kita sebenarnya memang kita dah buat, tapi ini kita buat atas dasar kita faham. Yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua puji pada Allah, alhamdulillah ataupun alhamdulillah bil alamin. Yang ketiga selawat ke atas Nabi. Selawat. Sebelum doa 3, selepas doa 2. Rukun doa. Sebelum doa 3, selepas doa 2. Kemudian ditutup dengan wasallallahu ala sayyidina Muhammad, selawat ke atas Nabi, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini 5 rukun doa. 5 rukun doa. Bukan adab nah, 5. Jadi mudah-mudahan 5 rukun doa ni disebut dalam kitab dalam bab doa. Doa kita tidak ada hijab akan naik mudah-mudahan dengan berkat. Tapi sebelum doa tu yang kena istighfar dulu tu, taubat dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima doa kita. Iaitu carilah kata di sini demikian hijab itu dan diangkatkan doanya ke langit, yakni diperkenankan. Habis wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah ada rezeki kita sambung kuliah akan datang dalam kitab Jauharul Mauhum. Kalau boleh ayah-ayah ibu-ibu carilah kitab Jauharul Mauhum, insya-Allah ada di kitab Syafi'i bawah tu pun ada. Kalau dulu ada di bawah di lembah tu kan, tak ada dah, tutup dah. InsyaAllah kita jumpa akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا في الدنيا والآخرة اللهم ارفعنا بما علمتنا اللهم أكرمنا بما علمتنا اللهم سلمنا والمسلمين باعدنا من عذاب وقربنا إلى الرحمن جنبنا من الشيطان والمعصية اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ودنا الصراط المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم